Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 3 Jun 2022 bersama saya Faridah Amiratul. Berita utama minggu ini ialah keputusan tidak rasmi pemenang pemilihan PKR menyaksikan bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menang jawatan timbalan Presiden PKR menewaskan Setiausaha Agung Datuk Seri Saifuddin Nasution. Rafizi yang menguasai undian di seluruh negara kecuali Sabah dan Perlis memperoleh 68,992 undi mengatasi Saifuddin yang memperoleh 50,038 undi. 4 slot naib Presiden PKR pula dimenangi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Ahli Parlimen Tanjung Malim Shah Lingkang, Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad serta Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Amiruddin mendapati undian tertinggi di Selangor memperoleh 52,845 undi keseluruhan, diikuti Lingkang 41,290 undi, Nik Nazmi 40,506 dan 38,894 undi diperoleh Aminuddin. Saingan Ketua AMK dimenangi bekas aktivis mahasiswa Adam Adli Abdul Halim yang memperoleh 13,650 undi mengatasi pesaingnya Fahmi Zainul yang memperoleh 11,888. Sementara jawatan Ketua Wanita PKR pula dimenangi Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga Rodzia Ismail mengatasi pencabarnya Ahli Dewan Negara Fadlina Siddiq dengan majoriti tipis iaitu 400 undi. Dalam pemilihan kali ini, beberapa pemimpin kanan tewas dalam saingan merebut jawatan naib Presiden PKR, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Fadzil Muhammad Fazil, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid serta Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh. Tumpuan selepas ini ialah Kongres Nasional PKR yang akan berlangsung pada 25 dan 26 Jun ini. Berita politik seterusnya, Presiden Parti Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal mendakwa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menghubunginya 2 bulan lalu untuk mendapatkan sokongannya bagi menjadi Perdana Menteri semula. Beliau memaklumkan Muhyiddin memberitahu bahawa beliau mendapat sokongan 119 ahli parlimen di Dewan Rakyat yang mempunyai 222 anggota. Katanya Muhyiddin turut mendakwa beliau telah membincangkan perkara itu dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut bersetuju menyokong Muhyiddin. Bagi Syafiee, tindakan gabungan parti politik yang ada ketika ini sebenarnya lebih banyak memuaskan nafsu pemimpin berbanding membela rakyat. Terdahulu pada April tahun ini, pengurusi Pejuang Tun Dr. Mahathir mendakwa Muhyiddin bertemu dengannya dan meminta sokongan untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun tiada jawapan daripada Muhyiddin mengenai dakwaan tersebut. Sementara itu, beberapa pemimpin kanan parti politik tanah air turut mencabar Muhyiddin agar mendedahkan nama 119 ahli parlimen dan seterusnya mengangkat sumpah bagi menjadi Perdana Menteri. Antaranya ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Setiausaha Agung DAP Anthony Locke yang meminta Muhyiddin meneruskan hasrat tersebut jika dakwaannya benar. Setakat ini, Muhyiddin tidak memberi sebarang maklum balas mengenai dakwaan terhadapnya. Kita ke berita politik seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan dilaksanakan pada bila-bila masa. Ismail Sabri berkata beliau akan membincangkan tarikh PRU15 bersama 5 pimpinan tertinggi Barisan Nasional BN bagi memutuskan tarikh sebenar. Tambahnya, BN sudah bersiap sedia dan tidak akan melewatkan walau sesaat seperti yang telah dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam konvensyen BN di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menurutnya, walaupun rakyat kembali menyokong BN berdasarkan beberapa kejayaan pilihan raya negeri sebelum ini, BN tidak boleh merasa selesa kerana masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenangi hati rakyat. Dalam pada itu, pengerusi BN Datuk Seri Zahid Hamidi mengalu-alukan kesediaan Perdana Menteri itu dan berkata jentera BN telah berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi pilihan raya.
Katanya BN turut bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk selepas PRU15 demi meraih majoriti 2/3 di Parlimen. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata alasan inflasi dan kepentingan peribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk menangguhkan pilihan raya seperti yang berlaku terhadap pilihan raya yang lalu. Daripada politik, kita ke berita mahkamah. Seorang peguam diraja QC dari United Kingdom UK, Jonathan Laidlaw memohon kebenaran untuk mewakili bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rayuan kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Notis usul pemula melibatkan peguam dari UK itu difailkan firma guaman Tetuan Syafiee dan Co di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang juga tarikh tamat untuk memfailkannya. Satu daripada sebab untuk permohonan Laidlaw ialah rayuan kes SRC Najib di Mahkamah Persekutuan akan melibatkan isu yang serius, kompleks atau penting berkaitan beberapa cabang undang-undang jenayah dan sivil dan pengendalian prosiding oleh pendakwaan, penghukuman kes jenayah oleh pentadbiran sistem keadilan jenayah. Juga dinyatakan antara faktor khidmat Laidlaw diperlukan kerana beliau memiliki kelayakan, pengalaman dan kepakaran khusus yang tidak dimiliki dalam kalangan peguam di Malaysia. Pada 25 Januari lepas, firma guaman Tetuan Syafiee dan Co telah menyerahkan surat kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengenai hasrat Najib melantik QC. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Global minggu ini dimulakan dengan berita yang merunsingkan jemaah haji di Indonesia. Apabila Kementerian Agama Indonesia mengemukakan usul kos tambahan bagi operasi haji sekitar RM1.5 trilion, jemaah haji mempunyai pendapat yang bercampur baur. Yaqut berkata, kos tambahan ini timbul ekoran dasar terbaharu Arab Saudi yang menaikkan harga pakej perkhidmatan di Arafah, Musdalifah dan Mina. Arab Saudi menetapkan sistem pakej perkhidmatan masyair dengan bayaran RM5,656.87 bagi setiap jemaah, manakala bajet yang dipersetujui pada 13 April lalu cuma RM1,531.2 bagi setiap jemaah. Malah, jumlah kekurangan bajet bagi pegawai haji dan kumpulan bimbingan haji dan umrah adalah sebanyak RM9.18 bilion. Sehubungan itu, bajet tambahan juga diperlukan untuk kos jemaah Surabaya yang terlebih dahulu mendarat di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Sekurang-kurangnya 106 kematian dilaporkan susulan ribut yang mengakibatkan banjir lumpur dan tanah runtuh di timur laut Brazil. Angka kematian berkenaan diumumkan oleh pihak berkuasa ketika pasukan penyelamat masih meneruskan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Pegawai Pengurusan Bencana Negeri berkata, insiden tanah runtuh ini telah memusnahkan penempatan dan kediaman masyarakat miskin luar bandar di Recife. Menurut Al Jazeera, beribu-ribu penduduk di Pernambuco, Brazil kini kehilangan tempat tinggal berikutan bencana itu. Sehubungan itu, pada Isnin lalu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro turun padang ke kawasan terkesan bencana untuk membantu dan meringankan beban mangsa yang terjejas. Bencana alam berkenaan juga telah memaksa hampir 6,200 penduduk keluar dari kediaman mereka dan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Panel Kerajaan mengenai Perubahan Iklim IPCC, Badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditugaskan untuk menilai perubahan iklim, melabelkan Recife sebagai salah satu kawasan metropolitan yang paling terdedah bencana di dunia.
Kumpulan K-pop terkemuka Korea Selatan BTS menemui Presiden Joe Biden di Rumah Putih pada Rabu lalu. Dalam ucapan yang disampaikan kumpulan itu, BTS menyentuh berkenaan isu jenayah kebencian anti-Asia di Amerika Syarikat. BTS juga menyeru agar jenayah yang mensasarkan warga Asia Amerika dihentikan, lapor Reuters. Jimin BTS meluahkan rasa kecewa terhadap lonjakan jenayah baru-baru ini, termasuklah jenayah melibatkan kebencian Asia Amerika. Dalam kenyataan sama, Jimin meminta agar masyarakat antarabangsa sentiasa bertoleransi dan menghormati perbezaan warna kulit dan agama. Menurut Rumah Putih, Biden mengeluarkan jemputan bagi membincangkan keperluan bersolidariti melibatkan penyertaan dan perwakilan daripada Asia. Walaupun mesyuarat ini diadakan secara tertutup, Rumah Putih menjelaskan bahawa matlamatnya adalah untuk membincangkan kepentingan, kepelbagaian dan keterangkuman hubungan antara Asia dan Amerika. Justru, platform BTS dipilih sebagai duta belia yang akan menyebarkan mesej positif ke seluruh dunia. Ini bertujuan menangani jenayah kebencian serta diskriminasi anti-Asia yang menjadi isu panas sejak kebelakangan ini. Serangan terhadap orang berketurunan Asia meningkat apabila beberapa ahli politik dan pakar menggalakkan rakyat Amerika menyalahkan China di atas penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Arena Sumber kali ini dimulakan dengan kejayaan pelayan negara. Khairul Nizam Muhammad Effendi menamatkan kejohanan dunia ILCA 7 2022 di Valata Yacht Club dengan berada di tempat ke-39 daripada 126 pelayar. Pelayar berusia 29 tahun itu mengumpul 256 mata untuk berada di kedudukan berkenaan sekaligus muncul kelompok 5 terbaik dalam kalangan peserta dari Asia. Pencapaian tersebut juga secara tidak langsung menjadikan Khairul Nizam berada sebaris dengan bekas pelayan negara Dr. Kevin Lim yang pernah mencatat dalam kelompok 40 terbaik dunia 22 tahun lalu. Khairul Nizam dijadual menyertai Killer Watche yang merupakan salah satu kejohanan pelayaran terbesar di dunia dari 18 hingga 26 Jun ini di Kiel, Jerman. Skuad Harimau Malaya melakar kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong pada aksi persahabatan kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Rabu malam. Pasukan kendalian Kim Panggon itu nyata mempertaruhkan kesebelasan terbaik dengan menyenaraikan 8 pemain kelab Johor Darul Takzim JDT sebagai tunjang utama pasukan. Manakala skuad Hong Kong kendalian John Anderson turut meletakkan pemain utama dengan 3 tonggak menjadi taruhan seperti Paulo Cesar, Matthew Orr dan Jahangir Han. Bagaimanapun tuah menyebelahi skuad kebangsaan apabila Safawi Rashid berjaya menyempurnakan sepakan penalti berikutan Ahya Rashid dijatuhkan pada minit ke-30. Bersambung pada babak kedua, Panggon melakukan rombakan dalam kesebelasan utama dengan memasukkan 2 pemain naturalisasi negara, Guilherme Di Paula dan Muhammadu Sumareh, selain Safiq Rahim serta Faisal Halim. Harimau Malaya berjaya mengesahkan kemenangan berharga hasil sepakan percuma yang dilakukan oleh Safiq pada minit ke-90. Kejayaan itu diharapkan dapat menjadi motivasi buat pasukan kebangsaan siap siaga mengharungi aksi kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023 yang bermula 8 Jun depan. Kita beralih kepada berita sukan luar negara. Konsortium yang diketuai pemilik bersama Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, sah menjadi pemilik baharu Chelsea selepas berjaya melengkapkan pengambil alihan kelab Liga Perdana daripada Roman Abramovich dengan harga 23.5 bilion ringgit.
Boli yang kini memegang jawatan sebagai pengurus konsortium itu berkata, pihaknya meletakkan sasaran untuk mencontohi kejayaan Chelsea semasa era Abramovich dengan memiliki 19 trofi utama termasuk 5 gelaran Liga Perdana dan 2 mahkota Liga Juara-Juara. Boli turut menyatakan bahawa visi mereka sebagai pemilik adalah untuk membuat peminat bangga seiring dengan komitmen mereka dalam membangunkan skuad remaja dan memperoleh bakat terbaik. Pengambil alihan Chelsea oleh Boli sekaligus menamatkan pemilikan 19 tahun Abramovich sebagai pemilik Chelsea selepas membelinya pada tahun 2003. Seterusnya kita ikuti perkembangan semasa tanah air. 2 pelajar institusi pengajian tinggi yang ditemui meninggal dunia di dalam kenderaan pelbagai guna MPV selepas dilaporkan hilang selama 5 hari disahkan mati mengejut. Jabatan Forensik Hospital Chancellor Tunku Mukhris UKM menyatakan hasil bedah siasat mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Nizam Jaafar berkata pihaknya bertindak setelah menerima panggilan telefon orang awam pada 29 Mei 8.26 malam yang memaklumkan penemuan mayat dalam sebuah MPV di kawasan parkir basement sebuah bangunan residensi di Bandar Seri Permaisuri. Hasil maklumat sepasukan pegawai dan anggota Balai Polis Salak Selatan, Bahagian Jenayah IPD Ceras dan Forensik IPK Kuala Lumpur telah pergi ke tempat kejadian dan mengesahkan penemuan 2 mayat iaitu seorang perempuan di bahagian depan dan seorang lelaki di bahagian belakang. Masing-masing warga negara berumur 19 tahun. Untuk rekod pada 30 Mei, sumber kini telah mendapatkan pengesahan dari keluarga mangsa berhubung kehilangan 2 pelajar itu. Pelajar tersebut ialah Ahmad Danish Hakim Hanafiah, penuntut UiTM Shah Alam dan Akmal Haris Damia Zainul, penuntut Institut Pendidikan Guru. Berita seterusnya ialah penafian daripada pasukan bola sepak terkait isu rogol. Tiada pemain pasukan bola sepak Kelantan FC ditahan bagi membantu siasatan kes rogol seorang remaja berusia 18 tahun, kata pengurus operasi TRW Kusmaini Nur Rosli. Beliau mengesahkannya selepas siasatan dalaman oleh pihak pengurusan tertinggi pasukan berhubung isu berkenaan. Terdahulu, media melaporkan seorang pemain bola sepak Liga Tempatan berusia 28 tahun ditahan di Jalan Pantai Cahaya Bulan Kota Baru selepas mangsa membuat laporan polis. Rentetan itu, Kusmaini berkata, Kelantan FC mengambil serius tohmahan oleh pengguna media sosial terhadap pasukan itu berikutan kes berkenaan. Tambahannya lagi, Kelantan FC juga telah mengenal pasti beberapa akaun yang menabur fitnah kepada pemain pasukan berkenaan. Berita terakhir dari Hollywood. Selepas 6 minggu perbicaraan kes saman fitnah Johnny Depp 58 terhadap bekas isteri Amber Heard 36, juri yang bersidang di Mahkamah Virginia, Amerika Syarikat memutuskan Johnny akan dibayar ganti rugi $15 juta Amerika. Ianya merangkumi $10 juta dalam bentuk ganti rugi pampasan dan $5 juta dalam bentuk ganti rugi punitif. Juri juga membuat keputusan Heard dibayar ganti rugi pampasan sebanyak $2 juta dalam perbicaraan penuh kontroversi yang membabitkan pelbagai saksi dan bintang terkenal Hollywood itu. Barisan 7 juri mula memperhalusi dan membahaskan keterangan saksi kes saman Depp terhadap Heard sejak Jumaat lalu. Depp memfailkan saman fitnah terhadap Heard atas penulisannya untuk kolom Washington Post dengan menuntut ganti rugi sebanyak $50 juta. Heard yang juga pelakon filem Aquaman membalas dengan memfailkan saman dengan menuntut $100 juta dan mendakwa dirinya mengalami penderaan serta keganasan fizikal daripada Depp. Dalam keterangan kepada mahkamah, Depp menafikan beliau pernah melakukan penderaan fizikal terhadap Heard, sebaliknya mendakwa wanita itu yang sering bertindak ganas.
Menerusi perkongsian di media sosial, Deb meraihkan kejayaan tersebut setelah mengharungi 6 tahun yang menduga emosi diri dan keluarganya. Melalui kenyataan penuh emosi, Deb berharap usaha yang dilakukan bagi memulihkan maruahnya membantu insan lain yang mungkin berdepan situasi sama. Berjumpa lagi di minggu hadapan dengan paparan lebih menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.